Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran sirah. Tajuk pelajaran pertama, pelantikan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul dan dakwah secara rahsia. Mari kita lihat peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey, sebelum itu Ustazah nak tanya, siapa yang pernah lihat atau pernah masuk ke dalam gua? Mesti ramai yang pernah masuk ke dalam gua, kan? Sebenarnya, Ustazah nak bercerita kisah Nabi Muhammad masuk ke dalam gua, iaitu Gua Hira. Semua nak dengar tak? Kisahnya bermula di suatu masa sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab dikenali sebagai kaum jahiliah, iaitu mereka yang sesat daripada agama Allah atau agama Islam. Kaum jahiliah sentiasa percaya perkara-perkara tahyul, perkara khurafat, mensyirikkan Allah dan banyak melakukan dosa-dosa besar, termasuklah menyembah selain daripada Allah, seperti menyembah berhala, pokok-pokok besar, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan dan macam-macam lagi. Kaum jahiliah juga mempunyai akhlak yang sangat buruk, seperti membuat maksiat, berjudi, minum arak, menanam bayi perempuan hidup-hidup kerana menganggap anak perempuan membawa malang. Perempuan juga dijadikan sebagai hamba dan boleh dijual beli dan juga diwarisi. Alah, macam kisah Ali Baba dan 40 penyamun. Pernah tengok kan? Lelong 50 dirham, 50 dirham, 70 dirham, 70 dirham, 300 dirham, Macam itulah kisahnya. Okey, jom kita sambung semula. Kisah seterusnya, apabila Nabi Muhammad melihat kaumnya berakhlak buruk, Nabi Muhammad beruzlah, iaitu mengasingkan diri ke Gua Hira atas dua sebab. Yang pertama, beribadah kepada Allah dan yang kedua untuk mencari ketenangan. Gambar yang kamu sedang lihat ini adalah Bukit Jabalun Nur. Gua Hira terletak kira-kira 20 meter dari puncak Jabalun Nur. Jauhnya kira-kira 5 km dari kota Mekah. Baginda akan berada di situ untuk beberapa malam dan Nabi akan pulang ke rumah atas dua sebab. Yang pertama, untuk berjumpa keluarga dan yang kedua, untuk mengambil bekalan makanan yang disediakan oleh isterinya, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Baginda akan berulang-alik sehinggalah wahyu pertama diturunkan. Kisah seterusnya, pada malam 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos tahun 610 Masihi, Malaikat Jibril datang menemui baginda, menyuruh baginda membaca. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Lantas baginda menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Lantas Malaikat Jibril memegang lalu memeluk baginda sehingga baginda merasa lemas. Kemudian Malaikat Jibril melepaskan pelukan dan berkata, "Bacalah." Jawapan yang sama juga baginda keluarkan, "Aku tidak tahu membaca." Malaikat Jibril memeluk lagi dan dilepaskan pada kali yang ketiga. Akhirnya Malaikat Jibril melafazkan firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selepas kejadian itu, Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Khadijah menyelimutkan baginda dengan segera kerana melihat baginda gemetar dan pucat. Setelah hilang rasa takut, baginda menceritakan apa yang telah terjadi ke atas dirinya kepada isterinya, Khadijah. Khadijah memujuk dan menenangkan baginda. Setelah itu, Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Beliau merupakan sepupu kepada Khadijah. Beliau adalah merupakan keturunan Nasrani dan mengikuti perkembangan kemunculan seorang Nabi.
Setelah Nabi menceritakan apa yang telah berlaku ke atas dirinya di Gua Hira, maka Waraqah bin Naufal memaklumkan kepada baginda bahawa yang datang kepada baginda ialah malaikat Jibril yang pernah sebelum ini menemui Nabi Musa AS. Nabi Muhammad diberitahu akan dilantik menjadi Rasul. Untuk pengetahuan kamu semua, Nabi Muhammad telah dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Seterusnya, kisah kedua, dakwah secara rahsia. Selepas Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, tidak lama selepas itu turun pula wahyu yang kedua, iaitu surah Al-Mudaththir. Kandungan surah Al-Mudaththir ialah memerintahkan baginda untuk menjalankan dakwah secara rahsia. Mari kita dengar wahyu kedua surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Hendaklah engkau agungkan Tuhanmu. Hendaklah engkau bersihkan pakaianmu. Segala perbuatan dosa hendaklah engkau jauhi. Dan janganlah memberi kerana hendak beroleh lebih banyak. Terusnya, mari kita lihat golongan pertama atau yang terawal memeluk Islam. Wanita pertama memeluk Islam adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, merupakan isteri kepada Nabi Muhammad. Kedua, lelaki pertama memeluk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, kanak-kanak pertama memeluk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Dan yang keempat, hamba pertama yang memeluk Islam adalah Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad telah memulakan dakwah secara rahsia kepada kaum keluarganya terlebih dahulu. Kemudian barulah kepada sahabat-sahabat baginda. Nabi Muhammad telah menjalankan dakwah secara rahsia supaya tidak dapat dikesan oleh kaum Quraisy kerana ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Baginda mengingatkan pengikutnya supaya merahsiakan keimanan mereka kerana takut mendapat tentangan secara terbuka di dalam dakwah baginda. Baginda menyeru pengikutnya supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan cara beribadah kepada Allah, bersikap lemah lembut sesama manusia dan bersatu padu kerana umat Islam adalah bersaudara, menghentikan peperangan dan juga mencari keamanan. Anak-anak murid ustazah semuanya, untuk pengetahuan kamu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga telah menjalankan dakwah. Antara yang memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Sayyidina Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ubaidah al-Jarrah. Mari ikut bersama-sama dengan ustazah. Sebut sekali lagi. Yang pertama, Sayyidina Uthman bin Affan. Kedua, Zubair bin Awam. Ketiga, Abdurrahman bin Auf. Keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelima, Talhah bin Ubaidillah. Dan yang keenam, Ubaidah al-Jarrah. Untuk yang terakhirnya, ustazah nak bertanya kepada anak-anak murid ustazah semuanya. Kamu rasa di manakah tempat dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam? Dan berapa lamakah tempoh dakwah secara rahsia dijalankan? Okey, mari kita lihat jawapannya bersama-sama. Orang Islam berkumpul di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam yang dikenali sebagai Darul Arqam. Rumah tersebut merupakan pusat pengajian dan penyebaran agama Islam. Dakwah secara rahsia pula telah dijalankan selama 3 tahun. Ramai pengikut Nabi Muhammad SAW dari golongan orang yang jujur dan boleh dipercayai. Alhamdulillah,
Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.